Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zuraimi bin Mansur, mewakili kumpulan 8. Pada video kali ini, kumpulan kami akan menerangkan penerangan berkaitan ekologi dan contoh dalam kehidupan. Sebelum kita bergerak lebih jauh, adalah lebih elok jika kita mengenali konsep ekologi. Ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi didefinisikan sebagai kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan persekitarannya. Menurut Ernest Haeckel, perkataan ekologi itu berasal dari perkataan Yunani iaitu oikos yang bermaksud rumah atau tempat tinggal. Ini bermakna ekologi adalah satu bidang yang mengkaji tentang rumah atau tempat tinggal organisma-organisma. Rumah atau tempat tinggal organisma ini juga dikenali sebagai habitat. Konsep terpenting dalam ekologi adalah sifat kebergantungan atau sifat saling berinteraksi antara hidupan-hidupan yang tinggal di dalam habitat yang sama atau bersama dengan hidupan yang tinggal di habitat lain. Seterusnya, falsafah ekologi. Falsafah ekologi mengikut pandangan barat adalah lebih memberi penekanan terhadap pandangan alam sekitar yang bersifat menghormati alam sekitar. Mereka mengajar manusia supaya berinteraksi dengan alam sekitar secara harmoni serta penuh penghargaan. Falsafah ekologi mengikut pandangan barat adalah tidak bersandarkan kepada penghujaan agama, sebaliknya lebih bersandarkan kepada penghujaan rasional yang bersifat bebas nilai. Oleh itu, bentuk interaksi antara manusia dan alam sekitar bersifat dua kutub, iaitu manusia dan alam sekitar. Berbanding dengan pandangan agama iaitu tiga kutub, Tuhan, manusia dan alam sekitar. Mengikut pandangan Islam pula, falsafah ekologi adalah untuk melestarikan alam sekitar bagi mencapai keharmonian alam. Oleh itu, hubungan manusia dengan alam sekitar meletakkan manusia dikaitkan dengan penciptanya atau bersifat teosentrik. Seterusnya, saya akan menerangkan etika ekologi menurut Islam. Yang pertama, manusia harus meyakini bahawa hanya Allah yang menciptakan lingkungan hidup ini. Yang kedua, manusia harus mencipta hubungan yang baik dengan Allah dan makhluk lain di bumi ini. Yang ketiga, manusia harus menghormati alam sekitar seperti tidak memetik pokok dan juga tidak mencederakan haiwan-haiwan. Yang keempat, manusia harus menanamkan rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar agar kelestarian tetap terjaga. Dan yang terakhir, manusia harus mempunyai integriti yang baik dan memanfaatkan sumber daya bumi agar dapat melindungi alam sekitar dari kerosakan dan juga boleh digunakan oleh generasi seterusnya dalam kehidupan harian mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huwaina Hadirah binti Mat Hasnan, nombor matrik A173908. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan mengenai contoh berkaitan ekologi, di mana dalam slide ini saya telah bagikan kepada dua, iaitu ekologi dengan manusia dan juga ekologi dengan tumbuhan dan haiwan. Saya mulakan dengan ekologi dengan manusia, di mana ekologi ini sebagai sumber oksigen yang memberi oksigen kepada manusia. Seperti mana kita tahu, manusia memerlukan oksigen untuk sistem respirasi. Ekologi juga bertindak sebagai sumber perubatan dan juga sumber makanan kepada manusia. Selain itu, ekologi yang cantik seperti flora dan fauna yang menarik menjadi tarikan pelancongan supaya manusia ini lebih menghargai terhadap keindahan alam. Saya teruskan kepada ekologi dengan tumbuhan dan haiwan, di mana ekologi ini bertindak membantu kitar oksigen yang memberi oksigen kepada tumbuhan, haiwan dan juga manusia sebentar tadi. Selain itu, ekologi juga bertindak sebagai proses fotosintesis kepada tumbuhan-tumbuhan hijau, di mana tumbuhan telah menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen untuk membantu kitar oksigen. Selain itu, ekologi juga bertindak sebagai rantaian makanan antara tumbuhan dan juga haiwan. Seperti mana kita tahu, seperti juga manusia, tumbuhan dan haiwan juga memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan mereka. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A177424 Muhammad Khairuddin bin Mak Husin akan menerangkan isu-isu semasa berkaitan masalah ekologi. Dunia semakin hari berdepan dengan pelbagai masalah kesan daripada kemajuan tidak seimbang, sikap manusia yang mengambil mudah dan mementingkan keuntungan. Keadaan ini boleh dilihat apabila kepupusan spesies haiwan seperti penyu, badak sumbu, orang hutan dan sebagainya.
Selain itu, penebangan hutan yang meluas untuk pembinaan projek-projek besar seperti pembinaan empangan, kawasan perumahan dan ladang kelapa sawit menyumbang kepada masalah ini. Industri-industri juga menyumbang kepada pencemaran udara dan air apabila melepaskan sisa-sisa perindustrian tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan. Dalam pada itu, penambakan pantai juga aktif dilakukan bagi tujuan pembinaan kawasan rekreasi dan perumahan yang sekaligus menyebabkan ekosistem pinggir pantai terancam. Dari aspek pengurusan sisa domestik, rata-rata rakyat tidak mempunyai kesedaran dengan membuang sampah seperti plastik merata-rata, menyalurkan sisa kumbahan ke dalam longkang terbuka sehingga menyebabkan pencemaran bau dan mengundang bahaya penyakit bawaan air. Terakhir, isu pemanasan global yang kerap diperkatakan oleh dunia yang mana dilihat tidak ditangani secara menyeluruh. Kesannya adalah pencairan bongkar-bongkar ais di kutub-kutub dunia yang meningkatkan paras air laut dan gangguan cuaca dunia yang mengundang kesan cuaca seperti kemarau, banjir dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zuraimi bin Mansur, bernombor metrik A173-704 akan menerangkan kesan ekologi terhadap manusia. Baiklah, pembinaan dan pembangunan yang tidak terkawal dan tidak mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan menyebabkan kesan yang sangat buruk kepada persekitaran dan terutamanya kepada manusia. Kesan ekologi terhadap manusia dapat dibahagikan kepada dua, iaitu pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, antaranya adalah kehilangan tempat tinggal. Hal ini kerana sikap manusia yang tidak menjaga kepentingan ekologi terhadap persekitaran dan manusia menyebabkan berlakunya bencana alam yang sangat dahsyat. Contohnya, apabila kenaikan paras air laut menyebabkan banjir, seterusnya tanah runtuh, banjir besar, angin taufan dan ribut kencang. Seterusnya adalah penyakit berjangkit. Sebagai contoh, banyak pokok-pokok yang ditebang untuk dijadikan sebagai kawasan pembangunan dan perumahan menyebabkan kesan kepada rumah hijau. Lapisan ozon menjadi nipis, memudahkan sinaran UV daripada cahaya matahari terus masuk ke bumi dan terus terdedah kepada manusia dan persekitaran. Hal ini mudah penyakit untuk terus merebak dan tidak dapat dikawal. Seterusnya pada jangka panjang, antaranya adalah kebuluran. Banyak bahan-bahan mentah daripada sumber bumi yang tidak digunakan dengan sebaiknya oleh manusia itu sendiri, menyebabkan berlakunya pembaziran dan lebihan. Disebabkan sikap manusia tidak mengamalkan sikap kita semula dan guna semula, menyebabkan banyak bahan-bahan asas yang terdapat di bumi semakin hari semakin terhakis dan makin lama makin terhapus. Seterusnya adalah pembunuhan. Disebabkan bekalan asas yang semakin berkurangan, malah jumlah populasi manusia yang semakin ramai menyebabkan bekalan asas tidak dapat untuk menampung jumlah populasi manusia. Disebabkan itu, mereka sanggup berbunuhan antara satu sama lain untuk mendapatkan bekalan tersebut bagi meneruskan kehidupan mereka. Seterusnya kita akan melihat kepada strategi dan contoh penyelesaian masalah ekologi, iaitu dapat dilihat daripada tiga aspek. Yang pertama daripada aspek agama, di mana manusia perlu menjalani kehidupan sebagai insan yang beragama. Selain itu, menghilangkan sikap bermegah-megah dalam pemilikan harta. Dari aspek pendidikan pula, perlu usaha kepada membentuk sukatan pelajaran bersepadu. Selain itu, memupuk minat terhadap alam semula jadi melalui pendidikan. Dan daripada aspek sains, mengharmonikan sistem perumahan dan perbandaran dengan alam dan merancang pembangunan dengan sistematik dan terancang. Oleh itu, dengan usaha-usaha ini diharapkan masalah ekologi dapat dikurangkan ataupun diselesaikan dengan sebaik mungkin. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kesan perkembangan ekologi kepada negara. Antara kesan perkembangan ekologi kepada negara ialah sumber bekalan makanan kepada rakyat tidak akan terganggu. Hal ini dikatakan demikian kerana flora dan fauna merupakan sumber makanan utama kepada manusia. Dan jika berlaku kemusnahan ekologi, secara tidak langsung, ianya juga akan menyebabkan banyak kepupusan terhadap flora dan fauna. Oleh itu, jika ekologi berkembang, secara tidak langsung, sumber bekalan makanan kepada manusia tidak akan terjejas. Contohnya,
laut yang terpelihara dapat membekalkan bekalan makanan laut yang mencukupi buat masyarakat. Kesan perkembangan ekologi kepada negara yang seterusnya ialah ekonomi negara dapat ditingkatkan. Hal ini dikatakan demikian kerana jika ekologi di sesebuah negara tersebut berkembang dan terjaga, ianya membolehkan negara tersebut untuk mempromosikan keindahan alam sekitar di dalam negaranya kepada negara luar. Oleh itu, hasil daripada usaha ini adalah ianya dapat meningkatkan kemasukan pelancong asing daripada luar negara. Dan secara tidak langsung, ekonomi negara juga akan turut meningkat.